Okay, so kita mulakan. Dah sedia semua? Dah sedia? Dah. Okay, kita mulakan sekarang. So kita mulakan, diharap semua pelajar dah bersedia untuk belajar graf hari ini. Sediakan kertas, sediakan pen, kalkulator. Yang penting kertas, bolpen, kalkulator. Dan kertas graf kalau nanti kalau sempat. Okey, jadi tajuk alih bentuk komunikasi kita pada hari ini, kita nak cuba jawab daripada soalan hingga sampai siap graf. Okey, jadi sebelum kita mulakan dengan soalan kita pada hari ini, tajuk baru, graf baru untuk awak. Okey, kita nak ulang kaji sikit. Nak ulang kaji apa ni? Seperti biasa, nak ulang kaji. Kalau kita nak hantar kertas graf kita dekat cikgu, kita gunakan teknik orang lidi. Ingat balik gambar rajak orang lidi cikgu color biru. Kalau awak punya, awak lukislah gambar rajak awak sendiri. Okey. Dah lukis? Alright. Okey, jadi bila dah ada gambar rajak orang lidi ni, mula-mula kita nak tengok apa dulu? Tangan, kaki, perut, kepala, bahu, pinggang, yang mana? Kepala. Kepala ni apa? Kita nak tengok apa kat kepala? Datuk. Tajuk. Datuk. Tajuk. Okey, kemudian dekat bahu. Y ni melambangkan apa? Paksi. Paksi Y. Pinggang. Dekat pinggang apa? Apa? Lepas Y. Y. Z. Astaghfirullahaladzim. Ada Z ke dekat paksi? Paksi X. Paksi X. Ya Allah, sedihnya. Kaki. Apa? Sumber. Okey, lutut. Tunjuk. Perut. Alamak. Kosong. Asalan. Okey, dan tangan ialah skala paksi Y. Okey, jadi ini semua bahagian yang penting untuk awak punya kertas graf nanti sebelum hantar. Okey, seterusnya, apakah formula untuk kita tentukan skala paksi Y? Ingat lagi tak? Kita ada 3S, 3B, 3K. 3 apa? Okey. Paksi Y. Ya, paksi Y kita pakai 3B. Okey, B yang pertama apa? Baris. Sedia. Macam tu? Tengok. Apa? 3B. B yang pertama apa? B yang pertama besar, nombor yang paling besar. Okey, B yang kedua bahagi. Nombor yang paling besar tu kita bahagi dengan bilangan skala kita. Kalau ada 8 bahagi 8, kalau ada berapa? 12 kita bahagi dengan 12. Okey, B yang ketiga kita bundarkan. Dah bahagikan, dapat satu nombor kita bundarkan. Itu formula untuk cari skala paksi Y. Okey, lepas kita dah tentukan skala paksi Y, kita nak buat bar. Okey, jadi kita nak tentukan saiz bar tu supaya gambar rajah kita semua sama, cantik, seragam. So kita gunakan formula 3S. Okey, S yang pertama apa? 70. Ini kalau graf yang biasa. Graf yang L tu. Jadi saiz bar dia dekat belah bawah tu ada 70 kotak kecil. So kita buat 70. Okey, yang kedua barulah selang setiap bar tu. Kalau dia ada selang, kita nak selangkan berapa daripada satu bar dengan satu bar. Lepas tu barulah kita akan dapat saiz bar dia. Okey, ini 3S. Dan akhir sekali, kita nak tentukan, kita nak lukiskan bar kita gunakan formula 3K. Okey, K yang pertama apa? Kotak kecil. Okey, yang kedua apa? Kotak kekira, kotak kecil. Tadi memula nak tahu satu kotak kecil tu berapa nilai dia. Bila dah tahu nilai dia, kita nak kira kotak kecil kita. Berapa banyak kotak kecil tu kita nak pakai. Lepas tu, K yang terakhir.
Kedudukan. Kita nak tentukan kedudukan dia dekat atas kertas graf. Kita nak plotkan. So, kita ada 3K. So, ingatlah ni. Nanti senanglah awak nak buat. Kertas graf tu nak lukis kat graf. Kalau tak ingat, macam mana nak lukis kan? Nanti tertanya-tanya. Lepas tu, awak rasa susah pula. So, ini soalan hari ni. Cikgu dah sharekan soalan ni dengan kamu dalam grup Telegram. So, kalau tak nampak yang ini, kamu boleh rujuk kat dalam soalan yang cikgu dah sharekan dalam grup Telegram. So, untuk soalan ini kamu lihat ada soalan. Okey, ada 1, 2, 3, 4, ada 4, 5 graf dan ada sumber kat bawah. Okey, ini ciri-ciri graf kita, soalan graf kita. Okey, seterusnya kita nak selesaikan soalan. Okey, apa dia? Langkah pertama, baca soalan. Okey, siapa nak tolong cikgu baca soalan? Saya. Okey. Berdasarkan maklumat yang diberikan dalam petikan di bawah ini, sediakan graf yang sesuai bagi menunjukkan bilangan penduduk Malaysia mengikut kawasan dan kumpulan umur pada tahun 2010. Okey, jadi dekat soalan ini dia kata sediakan graf yang sesuai. Sediakan graf yang sesuai. Jadi awak dah tahu dah. Okey, ini graf. Ini bukan carta pie. Tapi nak buat graf. Okey, langkah seterusnya. Apa langkah seterusnya? Kita nak tentukan kehendak soalan. So, kita nak cari keyword dia tadi. Dah baca soalan, kita nak cari keyword dia. Apa keyword yang awak nampak kat sini? Bilangan penduduk Malaysia. Okey, bilangan penduduk Malaysia. Maksudnya kalau bilangan dia, kalau bilangan maksudnya graf apa yang awak dah target nak lukis? Graf bar. Okey, so awak dah target dah awak nak buat graf bar. Mungkin macam ni lah rupa dia. Mungkin lah kan sebab dia graf bar. Okey, jadi kita baca bilangan penduduk Malaysia mengikut kawasan dan kumpulan umur. Mengikut kawasan dan kumpulan umur. Ada 2 pula pada tahun 2010. Tahun dia ada 1 pula. Alamak, graf apakah ini? Okey, biasanya kalau kita jawab soalan, kalau dia beri soalan bilangan penduduk Malaysia mengikut kawasan pada tahun 2010, macam tu je, 2010 hingga tahun 2020 contohlah kan. Tapi kali ni tahun dia 1. Tetapi mengikut kawasan dan kumpulan umur. Ada 2 pula mengikut dia dekat situ kan. Biasanya kita jumpa dia cuma ada mengikut kawasan pada tahun 2010, 2011, 2012. Contohnya biasanya macam tu. Nanti dia akan jadi gambar rajah dia macam ni. Tapi dalam soalan ni bilangan penduduk Malaysia tu 1. Itu nanti biasanya kita letak dekat paksi kan. Dekat paksi Y, nanti kita letak unit dia. And then mengikut kawasan. Biasanya mengikut kawasan ni kita letak dekat petunjuk kan cikgu cakap. Lepas perkataan mengikut dia akan jadi petunjuk. Okey, dan kumpulan umur. Alamak, kumpulan umur ni nak letak kat mana? Okey. Jadi biasanya kalau maklumat dia ada, sekarang ni kita lihat maklumat dia ada 1 dekat bilangan, and then 2 ni dekat kawasan, yang kedua, and then yang ketiga ni dekat kumpulan umur. Maklumat dia lebih. Ada 3 maklumat kita dapat kat sini. So dia tak sesuai kalau kita nak buat dia graf bar, komponen atau compound kat sini, tak sesuai. Jadi graf yang sesuai graf apa? Alamak. Piramid. Ya, graf yang sesuai ialah graf piramid. Jadi kat sini cikgu cadangkan ada 3 lah jenis graf piramid. Sama ada histogram, compound atau komponen. Awak nak pilih yang mana? Semua bilangan. Kalau lihat kat sini graf piramid yang pertama ni bilangan. And then graf yang kedua pun compound pun dia guna keyword dia pun bilangan juga. Tapi kalau komponen dia jumlah lah. Okey. Sama ada histogram atau compound. Okey. Lihat pula bilangan unsurnya. Ada data 3 unsur kalau piramid histogram. Kalau compound, datanya 4 unsur. Unsur tu maksudnya tadilah yang kita kira tu 1, 2, 3 tadi. Jadi awak rasa yang mana yang sesuai kita nak bina graf hari ni? Histogram.
Yang lebih sesuai kita nak benda ialah graf piramid histogram sebab dia punya data ada 3 je. Kalau ada 4 baru kita boleh buat graf piramid compound. Tapi sebab ada 3 so dia akan jadi graf piramid histogram. Okey, jadi kita lihat kat sini balik soalannya. Kan ada 3, 1, 2, 3. 3 pemboleh ubah. Okey, jadi gambar rajah tu nanti dia akan jadi macam ni lah. Cikgu contohin dulu. Kan cikgu dah cakap setiap kali kita dah baca soalan, okey, kita dah tentukan keywordnya, kita dah kenal pasti graf apa kita nak buat. Kita lukiskan kecil, gambar rajah kecil kat sini. Okey, histogram tadi kita lihat gambar rajah dia macam ni. Okey, macam piramid. Okey. Lepas tu kita nak letakkan data tu dekat mana? Nombor 1 ni kita nak letakkan dekat mana dia kalau dekat graf? Bilangan ni. Bilangan ni ialah perkara-perkara yang apa yang kita baca nanti dekat dalam soalan tu. Berapa orang, ribu orang. Okey? Jadi biasanya bilangan tu kita akan letak dekat sini. Bilangan penduduk. Okey, mengikut kawasan. Kawasan ni biasanya dekat mana? Nanti kita lihat kawasan tu apa. Sebab sepatutnya dia ada perbandingan kan sebab dia ada kanan dan kiri. Nanti bila kita baca ni dalam soalan nampak mengikut kawasan bandar dan luar bandar. So ada perbandingan kat sini. Bandar versus luar bandar. Bandar versus luar bandar. Nampak tak? Ni bawah. Itulah yang dimaksudkan dengan kawasan. Di kawasan tu dia kata. Okey, jadi ada perbandingan lah. Jadi perbandingan untuk piramid, cikgu dah bagi tahu bahawa graf piramid ni adalah graf untuk perbandingan. Okey, kalau baca soalan kita tak nampak perbandingan dia apa. Tapi bila kita baca dekat dalam perenggan yang dekat bawah ni, baru kita nampak dia kata di kawasan bandar dan luar bandar. Jadi baru kita tahu bahawa soalan ini dia nak buat perbandingan maklumat untuk luar bandar dan bandar. Kena baca dalam soalan. Okey? Sebab tu kita pilih graf piramid. Sebabnya ada perbandingan kat situ. Jadi perbandingan ni kawasan ni tadi yang nombor 2 ni perbandingan dia bandar versus luar bandar. Kita akan letak dekat sini. Bandar, sini luar bandar. Okey, dan kumpulan umur. Biasanya kumpulan umur kalau graf piramid histogram, kita akan, biasanya kalau kumpulan umur macam ni, biasanya kita akan buat graf piramid histogram dan umur tu nanti kita akan letak kat tengah-tengah. Okey, jadi kita dah dapat kenal pasti. Okey, hari ni kita nak buat graf, untuk soalan ni kita nak buat graf piramid histogram yang mana kedudukannya macam ni. Okey. Di mana bilangan tu kita letak dekat paksi X lah. Sebabnya biasa bilangan tu kan kita ambil untuk kita letakkan dekat label paksi Y kan. Tapi sebabkan dia dah jadi piramid, jadi kita letak dekat paksi X. Okey. Daripada sini bilangan tu kalau L, so bila kita buatkan piramid dia tukar. Dia dah tukar jadi dekat sini pula. Bilangan. Ini maksud cikgu bilangan tadi. Okey. Dan kemudian apa? Data-data yang lain, perbandingan, bandar luar bandar, kanan kiri dan seterusnya. Okey. Jadi kita dah tahu ini rupa graf yang kita akan buat nanti. Dan label-labelnya, kedudukannya macam tu. Alright. Seterusnya bila kita dah tentukan kata kunci dia dan kita dah tentukan, hari ni kita nak buat graf piramid histogram. Okey, nanti gambar rajah dia kita akan dapat dia macam ni. So tunggu sampai habis sebab kita nak buat graf tu macam ni rupa dia. Okey. Seterusnya nak cari tajuk. Okey. Nak cari tajuk. Siapa boleh tolong cikgu? Kat mana tajuk ni? Nak mula dari mana? Lepas menentukan. Okey, lepas perkataan menunjukkan. Mula dengan perkataan bilangan dan berakhir dengan tahun 2010. Okey, mula daripada perkataan bilangan dan berakhir pada tahun 2010. Okey, macam mana nak tulis ikut format?
Format tajuk. Dekat luar sekali mesti ada apa? Malaysia. Perkataan Malaysia. Okay. And then tengah-tengah isu dan akhir sekali tempoh. Okay. Tadi soalan dia awak kata tajuk dia ambil daripada perkataan bilangan dan berakhir dengan tahun 2010. Itu baru ambil. So sekarang kita nak tukar dia jadi tajuk. Macam tu rupa dia. Betul ke ni? Malaysia dekat luar tadi awak dah cakap. And then tengah-tengah tu. And then bilangan penduduk sampailah kumpulan umur. Itu isunya dan pada tahun 2010 ialah tempohnya. Adakah tajuk yang cikgu tuliskan dekat sini betul? Apa kebetulan dan kesalahan? Kalau siapa-siapa perasan, betul ke tak betul? Cuba lihat dekat tajuk ni. Ada tulis Malaysia dalam tajuk. Ada Malaysia dekat dalam tajuk. Kenapa kalau ada Malaysia kat dalam tajuk? Sebab ambil dekat tajuk kat sini kan? Kenapa pula? Sebab kat depan tu dah ada Malaysia, so dalam tajuk tak payah ada Malaysia. Sepatutnya Malaysia ditulis sekali sahaja dekat luar. Kalau dah kita bawa keluar, kat dalam tak payahlah tulis sekali kedua. Jadi sepatutnya tajuk tu ditulis seperti ini. Malaysia bilangan penduduk mengikut kawasan dan kumpulan umur pada tahun 2010. Itulah caranya. Okey, jadi kita dah tentukan tajuk. So sekarang tajuk kita nak tulis dia jadi macam ni. Malaysia bilangan penduduk mengikut kawasan tu. Okey, seterusnya kita nak buat jadual. Okey, jom kita selesaikan soalan kita. Sambil kita selesaikan, kita bina jadual sekali. Okey, siapa nak tolong cikgu baca perenggan yang seterusnya? Ya. Okey. Bilangan Amira. Baca. Bilangan penduduk Malaysia semakin bertambah setiap tahun. Pertambahan ini adalah disebabkan kelahiran dan juga disebabkan adanya permohonan daripada warga negara asing untuk menjadi warga negara Malaysia. Penduduk Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum dan mereka tinggal di kawasan bandar dan luar bandar. Okey. Tapi kita lihat dekat dalam perenggan kedua ni tak ada nombor, tak ada pengiraan. Mungkin kamu rasa perenggan kedua ni tak penting lah, tak payah baca lah sebab tak ada nombor. Tapi tadi nampak tak bila kita baca, kita dapati bahawa dekat dalam perenggan kedua ni ada maklumat tentang di kawasan bandar dan luar bandar. Itu data dia. Okey, jadi daripada data bandar dan luar bandar ni, itu salah satu data yang penting supaya kita boleh bina jadual. Okey, so sekarang kita nak bina jadual. So nanti jadual kita akan jadi seperti ini. Di mana tajuknya, tadi kamu dah jumpa tajuk. Okey. Kemudian bilangan penduduk kita ambil daripada tajuk. Bilangan penduduk ni kita ambil dan kita masukkan dalam ni. Okey, unit ni nak cari kat mana? Unit nanti kamu akan jumpa bila kamu baca soalan. Belum baca sampai habis, tengok je dah nampak ada unit kat dalam soalan tu. Kan? Terus ambil dan tulis. Okey, dan perbandingan tadi dia kata mengikut kawasan. So inilah dia. Dalam perenggan yang kedua tadi kamu dah jumpa. Okey, bandar dan luar bandar. Dan petunjuk kumpulan umur. Dalam tajuk pun dah ada mengikut kumpulan umur. Jadi dekat sini kumpulan umur ni kamu akan jumpa nanti masa kamu baca soalan. Jadi kita akan catatkan satu persatu lah mengikut kumpulan umur. Cuba kat sini cikgu nak tunjukkan saja bahawa petunjuk tu ada dekat situ dan kita boleh senaraikan seperti ini. Okey, sumber jangan lupa. Jadi ini rupa jadual bagi soalan piramid, histogram, rupa jadual dia, bentuk jadual dia seperti ini. Sama lebih kurang sama macam graf compound, bar compound, tapi dia bezanya dia ada perbandingan. Bandingkan dia bandar dan luar bandar tu beza dia. Kalau graf compound, biasanya kita letak kat sini contoh tahun 2010, tahun 2011. Itu data yang berbeza. Tapi kat ini, yang ini untuk piramid ni kita nak buat perbandingan bandar dengan luar bandar. So kita letakkan dekat situ. So ini tak perlu. Okey? Jadi ini ingat rupa graf bar piramid histogram dia punya bentuk jadual dia seperti ini. Simple tapi ada perbandingan dekat situ. Okey, seterusnya. Jom kita bacakan soalan. Soalan yang seterusnya. Siapa nak bacakan? Ya. Baca.
pada tahun 2010, penduduk yang berumur 0 hingga 9 tahun adalah seramai 5.09 juta orang. Daripada jumlah ini, seramai 3.48 juta tinggal di bandar dan bakinya tinggal di luar bandar. Mereka yang tinggal di kawasan bandar adalah seramai 3.77 juta orang adalah berumur antara 10 hingga 19 tahun. Bilangan ini jauh lebih tinggi dengan mereka yang tinggal di kawasan luar bandar iaitu hanya seramai 1.80 juta orang. Kebanyakan golongan peringkat umur ini mereka masih lagi berada di bangku sekolah. Sebahagiannya mungkin sudah bekerja iaitu selepas tamat peperiksaan SPM. Okey. Okey, jadi dalam perenggan ini dia beri data berkaitan dengan umur 0 hingga 9 tahun dan satu lagi umur 10 hingga 19 tahun. So untuk data 0 hingga 9 tahun ni dia kata jumlah keseluruhannya ialah 5.09 juta orang. So nampak tak kat sini ini unit dia juta orang. Kan? Yang kita nak tulis kat dalam jadual tadi. Okey, jadi jumlah keseluruhan 5.09 orang tu jumlah keseluruhan dan dia kata 3.48 juta ni ialah bandar. Penduduk dekat bandar. Jadi bakinya tu luar bandar. Bermakna kita kena buat pengiraan, kita kena cari maklumat untuk penduduk di luar bandar. Okey, itu yang pertama kita kena kira. Okey, seterusnya untuk yang penduduk yang berumur 10 hingga 19 tahun. Okey, yang tinggal dekat bandar adalah 3.77 orang. 3.77 juta orang. So ini data dia dah bagilah penduduk dekat bandar. Okey, bilangan ini jauh lebih tinggi dengan mereka yang tinggal di kawasan luar bandar iaitu luar bandar iaitu seramai 1.80 juta orang. Jadi untuk umur 10 hingga 19 tahun ni dia dah beri dah siap-siap, kita tak payah kira dia dah beri dah. Okey. Jadi maklumat yang kita dah dapat tadi umur 0 hingga 9 tahun dia kata dekat bandar 3.48 tapi bandar nanti kita kena kira, and then umur 10 hingga 19 tahun bandar 3.77 dan luar bandar 1.8 orang. So sekarang kita nak kira penduduk luar bandar yang berumur 0 hingga 9 tahun. Okey, kita nak kirakan penduduk yang berumur 0 hingga 9 tahun ni yang duduk dekat luar bandar ni. Berapa orang? Dia kata tadi jumlah keseluruhan ialah 5.09 kan? Lepas tu dia kata penduduk dekat bandar 3.48 orang. Tolong cikgu kirakan penduduk di luar bandar berapa orang? Maksudnya daripada jumlah keseluruhan tu tolakkan dengan penduduk kat bandar boleh dapat penduduk luar bandar. Berapa orang? Cepat kira kalkulator. Berapa? Berapa? 1.61. Okey, betul. Seterusnya umur 20 hingga 29 tahun. Raja, bacakan Raja perenggan yang seterusnya ni. Bilangan penduduk yang tinggal di bandar bagi mereka yang berumur 20 hingga 29 tahun adalah yang paling tinggi iaitu seramai 3.90 juta orang iaitu melebihi sebanyak 1.17 juta orang berbanding dengan mereka yang berumur 30 hingga 39 tahun yang tinggal di kawasan yang sama. Penduduk yang tinggal di kawasan luar bandar bagi yang berumur 20 hingga 29 tahun hanyalah 1.40 juta orang. Sementara mereka yang berumur 30 hingga 39 tahun seramai kurang 10,000 orang untuk mencapai 1 juta orang. Okey. Tadi soalan yang perenggan yang atas ini dia beri data, kamu just kira dan tolakkan saja untuk nak tahu penduduk di luar bandar. Okey, yang lain data semua dia dah beri dan kita dah masukkan tadi dalam jadual. Okey. Dalam perenggan yang seterusnya ni kita dapat tahu pula data untuk umur 20 hingga 29 tahun dan 30 hingga 39 tahun. Tetapi data yang diberi untuk umur 30 hingga 39 tahun ni dia bandingkan dengan umur 20 hingga 29 tahun ni. Contohnya
dekat sini penduduk di bandar bagi mereka yang berumur 20 hingga 29 tahun adalah yang paling tinggi, iaitu seramai 3.90 ini penduduk bandar untuk umur 20 hingga 29 tahun. Okey, melebihi sebanyak 1.17 juta orang. Bermakna penduduk dekat bandar ni lebih banyak berbanding dengan penduduk pada umur 30 hingga 39 tahun ni. Dekat bandar tu umur 20 tu lebih ramai daripada umur 30-an yang tinggal dekat bandar. Jadi penduduk yang umur 30-an yang tinggal kat bandar ni berapa orang? Kita tak tahu. So kita kena tolakkan dengan 1.17 juta orang ni, baru kita boleh tahu daripada penduduk yang umur 20 tahun. Jadi adalah pengiraan dia lepas ni nanti. Okay, seterusnya sama juga dengan penduduk dekat luar bandar. Dia beri data untuk umur 20 tahun, 20-an ni. Dia kata penduduk dekat bandar, luar bandar umur 20-an ni ialah 1.4 juta orang. Okay, tapi yang umur 30-an seramai kurang 10,000 orang untuk mencapai 1 juta orang. Nanti cuba kamu tolong kirakan 10,000 orang untuk sampai 1 juta orang. Berapa? 1 juta berapa nombor dia? 1 juta. Ni 1.00 tu maksudnya 1 juta. Kalau kita nak buat dia dalam bentuk ribu, ada berapa angka? 1 juta ada berapa angka? Berapa? Kalau 10 ada 2 angka. 100 ada 3 angka. 1000 ada 4 angka. Kan? 10,000 ada 5 angka. 10000. Kalau 1 juta ada berapa? Berapa? Macam mana ni? Tak pernah pegang duit 1 juta tahu, tapi boleh tuliskan 1 juta. Berapa angka? 7 angka. Okey. Jadi kalau yang cikgu tulis ni 1000 tu baru 1,000. Kalau cikgu tambah lagi 10, dia jadi 10,000. Cikgu tambah lagi 10, dia jadi 100,000. Cikgu tambah lagi 10, dia akan jadi 1 juta. Bermakna nombor 1 juta ni sepatutnya dia ada 7 angka. Ada 6 kosong dan 1 nombor. Okey, jadi sekarang dia kata umur 30 hingga 39 tahun ni umur dia kurang 10,000. Maknanya nak kena tambah ke tolak? Kurang 10,000 untuk mencapai 1 juta. Sikit lagi nak capai 1 juta. Jadi maknanya berapa? Okey, kita nak tolak 10,000. Jadi 10,000 kedudukannya dekat sini. 1, 0, 0, 0, 0. Okey, macam tu. Okey, cuba kamu tolakkan, dapat berapa? Jadi ni tadi kita dah kirakan kamu dapat 1.16. Okey, kemudian umur 30 hingga 39 tahun tadi dia kata penduduk dekat bandar lebih tinggi sebanyak 1.17. Cuba tolong cikgu kirakan berapa dapat penduduk bandar umur 30 tahun. Dan tolong cikgu kirakan penduduk luar bandar berapa tahun. Cepat kira. Siapa dah dapat bandar berapa? 3.90 tolak dengan 1.17. Berapa dapat? Berapa? Chong dapat berapa? 2.73. Sini dapat 2.73. Okey, penduduk luar bandar. 1 juta tolak 10,000. Berapa dapat? 9 tambah 40. Okey, 99 tambah 40. Okey. Okey, jadi kita lihat. 99 tambah 40 dan jawapannya 2.73 juta. Okey, betul lah jawapan tu. Pandai, boleh pandai tekan kalkulator. Okey, jadi dekat sini cikgu nak tanya sebab dekat dalam soalan dia bagi maklumat dalam bentuk perpuluhan. Sekarang ni kamu kira dia dalam bentuk ribu. Jadi macam ni kita nak transferkan daripada ribu ni
nak jadi macam ni. Ada perpuluhan. Macam mana? Tahu tak? Tahu ke tak tahu? Ya? Bahagi. Okey, boleh. Kamu bahagikan dengan 1000000. Bahagikan dengan 1 juta. 990000 tu bahagi dengan 1 juta. Nanti dapat berapa? 0.99. 0.99. Okey, kamu akan dapat 0.99 juta orang. Jadi, kita kena tulis. Kalau dekat dalam jadual tu, dia dah tulis semua dalam bentuk perpuluhan macam ni. Jadi, jawapan yang kamu dapat dekat sini, sekejap cikgu padam. Okey, jawapan yang kamu dapat kat sini pun, kamu kena tulis dalam bentuk perpuluhan juga. Tak boleh tulis dalam bentuk ribu juta macam ni. Dia kena sama, seragam dengan nombor-nombor yang lain. Okey, jadi kena tukarkan dia dalam bentuk juta. Juta orang. Okey. Itu dia punya tips lah. Kalau tak nanti kamu susah nak kira dia masa masuk dalam jadual. So tadi kita dah dapat nombor-nombor tu dia dah beri. Nombor 0 hingga 9 tahun kita dapat luar bandar dan seterusnya. Okey. Okey, tadi ini 0.9 juta, barulah seragam sama dengan nombor-nombor lain, ada titik perpuluhan. Kalau tiba-tiba kamu tulis 990000 kan tak sama. Nanti tak pasti sama ada diberi markah ataupun tidak nanti masa exam sebab tak seragam. Okey, jadi seterusnya kita nak habiskan. Okey, perenggan seterusnya siapa nak bacakan? Saya. Raja nak baca? Siapa? Windy baca. Okey, silakan. Perenggan kedua atau pertama? Yang ini. Bilangan penduduk yang berumur 40 hingga 49 tahun tinggal di kawasan bandar dan luar bandar adalah masing-masing seramai 2.46 juta orang dan 920,000 orang. Bilangan penduduk semakin berkurang apabila umur semakin meningkat. Keadaan ini terbukti apabila mereka yang berumur 50 hingga 59 tahun dan tinggal di kawasan luar bandar hanya seramai 730,000 orang dan yang tinggal di kawasan bandar juga semakin berkurang iaitu hanya seramai 1.71 juta orang. Okay, bacalah sampai habis. Umur 60 tahun. Penduduk yang mencapai usia pencen iaitu mereka yang berumur 60 tahun dan ke atas adalah seramai 2.25 juta orang. Daripada jumlah ini, hanya 1.48 juta adalah yang tinggal di kawasan bandar. Sementara baginya seramai 0.77 juta orang tinggal di kawasan luar bandar. Okey. Jadi kamu lihat dekat sini, kebanyakan datanya dia dah bagi terus. Okey, contohnya umur 50 hingga 59 tahun, dia kata dekat luar bandar 730,000 orang. Okey, dekat bandar 1.71 orang. Ni data dia dah bagi, tinggal salin je. Sama juga dengan umur 60 tahun ke atas. Jangan ambil 60 kena ambil 60 tahun ke atas. Kalau kamu tulis umur 60 tahun saja dan ke atas ni kamu tak masukkan, boleh jadi kamu hilang markah. Sebab data tak lengkap. Okey, jadi biasanya kalau umur dia akan buat macam ni, 60 tahun dan ke atas. Ambil data tu masukkan dekat dalam jadual. Dia adalah seramai berapa orang. Pun dia dah bagi juga datanya. Tapi kita tak ambil yang inilah, seramai ni kita ambil yang ini. Bandar berapa orang, luar bandar berapa orang. Okey? Jadi bolehlah kita transfer terus, masukkan ke dalam jadual kita. Umur 40 tahun tadi kita dah dapat 2.46 orang. Okey, dan penduduk dekat bandar umur 50-an kita dah dapat. Dan penduduk umur 60 tahun ke atas juga kita dah dapat. Semua data tu dia dah beri. Okey, tapi dua ni cikgu tak tuliskan dekat sini sebab cikgu tak tahu macam mana nak tukarkan dia daripada unit ribu kepada juta orang. So boleh tolong cikgu? Daripada daripada bilangan 920,000 orang ni nak tukar jadi juta orang. Berapa nak tulis? 0.92.
Okey, 0.92. Macam mana boleh dapat 0.92? Bahagikan dengan 1 juta. Okey, 920 000. Sebab dia ribu kan? Ribu ni maknanya ada 3 kosong. Bahagi dengan 1 juta. Okey, nanti kamu bahagi, kamu akan dapat 1, 2, 3. 3 tempat kosong. 1, 2, 3. Dapatlah 0.92 ribu juta orang. Okey, kalau yang ini pun sama juga. So berapa? 730,000 orang. 0.73. Ya, 0.73. Okey, bila kita dah confirm, begitulah angkanya, barulah boleh kita masukkan dia ke dalam jadual. Jadi dah lengkap dah semua jadual kita. Hasil pengiraan anda tadi. Okey, senang kan? Kalau kita buat perlahan-lahan, kita baca dan kita terus transfer ke dalam jadual. Okey, tak ada masalah. Semua kita dah boleh masukkan. Senang aja. Yang penting buat. Okey, so ini nanti kita nak binakan dia graf piramid histogram. Cara tulis dia macam ni Graf piramid histogram. Dan gambar rajahnya nanti kita akan bina dia jadi macam ni. Nampak ada perbezaan dekat situ. Apa beza dekat dalam gambar rajah piramid histogram ni? Siapa boleh beritahu cikgu? Apa yang kamu nampak bezalah dengan yang graf piramid sebelum ni? Apa dia bezanya? Ada satu warna gitu. Ada satu warna. Okey, semuanya color pink. Okey. Lagi? Ada satu warna. Okey. Semua satu warna je. Ada lagi yang lain? Ada tak? Ini. Petunjuk. Petunjuk ni sebenarnya tak payah buat ni. Tak ada petunjuk. Tiada petunjuk. Itu beza graf piramid histogram ni dengan graf piramid yang lain-lain. Okey, warnanya cuma ada satu dan juga petunjuk tu sepatutnya tak payah buat. Sebab apa tak payah buat? Sebab kita dah tahu warna pink ni semua ialah bilangan penduduk. Jadi apa kita nak warnakan lagi? Nak buat petunjuk Okey, jadi bagaimana cara untuk kita bedakan? So sekarang cikgu nak tunjukkan macam mana kita nak buat piramid histogram ni. Kenapa dia jadi macam tu? Okey, jadi seperti biasa sebelum kamu mula melukis, okey sekarang tadi jadual kamu dah ada. Sebelum mula lukis, pastikan kamu dah bahagikan dulu ke atas kertas graf tu mengikut bahagian-bahagian dia yang kamu dah tahu dah. Yang pertama mesti ada tajuk, mesti ada label untuk perbandingan dekat kanan dan kiri. Kanan ni letak bandar, kiri nak letak luar bandar. Mesti dah ada ni label kat tengah-tengah ni. Okay, and then mesti dah ada ruangan untuk paksi Y punya label ni dah ada disediakan. Jangan buat petunjuk tinggi sangat. Okay, ruangan petunjuk dan ruangan sumber mesti dah ada semua tu. Ruangan tu mesti dah disediakan siap-siap. Okay, and then paksi dia punya paksi ni macam ni L ni. Kamu dah kira dah mesti ada 1, 2, 3, 4, 5 dari kanan dan 1, 2, 3, 4, 5 dari kiri. Satu kotak tengah-tengah ni kamu simpankan untuk tuliskan petunjuk dekat tengah-tengah tu. Macam tu cara dia. Alright. Nanti cikgu tak nak tengok bila kamu lukis ada yang tertinggi sampai atas ataupun ke bawah sangat sampai bawah. Sebab cikgu dah ajar dah. Dia punya kedudukan tu mesti perfect aja dekat tengah-tengah. Okey. Okey, jadi sekarang bila kamu dah tuliskan label tu macam cikgu tunjuk tadi, jadi sekarang ni sepatutnya keadaan dia jadi macam ni lah. Mesti ada tajuk, mesti ada luar bandar, kumpulan umur tu dekat tengah. Okey, specialnya graf piramid histogram ni, dia punya petunjuk tu, petunjuk ini, yang dekat dalam jadual ni kita letakkan dekat tengah-tengah. Selalu petunjuk kita tulis kat bawah kan, tapi yang untuk kali ni petunjuk kita letakkan dekat tengah-tengah tu. Sebab tu tak ada petunjuk dekat bawah. Okey, itu sebab dia. And then apa lagi? Okeylah, macam biasalah bilangan dekat unit paksi X tu samalah macam biasa. Okey, jadi sekarang dekat sini
Okey, daripada jadual tadi kamu dah tentukan jadual, sekarang kamu nak isikan data daripada dalam jadual, nak masukkan di ke dalam kertas graf. Okey, seperti biasa. Tajuk, ambil daripada tajuk dalam jadual terus pindahkan ke dalam kertas graf. Kedudukan dia kamu dah tahu. And then bandar dan luar bandar, ambil daripada dalam jadual tu. Kamu dah ada bandar, kamu dah ada luar bandar. Ambil dan pindahkan sahaja. Perbandingan. Okey, seterusnya apa lagi? Unit, bilangan penduduk. Ambil daripada dalam jadual tu, dekat ruangan bilangan penduduk tu. Sama, cara nak tulis dia sama. Bilangan penduduk, unit juta orang. Sama dengan dekat sini ni. Terus pindahkan masuk ke dalam paksi X, label paksi X. Kanan dan kiri, okey? Kanan, mesti kanan dan kiri. Jangan tulis dekat tengah-tengah, salah. Okey, kanan dan kiri. Okey, seterusnya apa lagi? Sumber, ambil daripada sumber. Sumber jangan lupa sebab salin sahaja. Okey, seterusnya apa lagi? Apa lagi nak isi? Okey, seterusnya kat sini titik asalan ni 2. Okey, kanan dan kiri jangan buat satu je kosong dekat tengah-tengah, tak boleh. Mesti satu tu dekat sebelah kanan, paksi yang sebelah kanan, satu lagi paksi sebelah kiri. Dan kumpulan umur. Ini ambil daripada sini, petunjuk kat sini. Pindah, masukkan dekat situ. Okey, sama-samalah dengan kumpulan umurnya yang lain. Okey, untuk graf ini specialnya ialah petunjuk tu biasanya kita buat dekat bawah. Tapi sekarang petunjuk tu kita pindah dia masuk dekat sini. So tak adalah petunjuk kat situ. Dia akan jadi macam ni. Tak ada. Petunjuk tak ada kat sini. Okey? Boleh faham jadi begitulah caranya untuk kita pindahkan daripada jadual kepada kertas graf. Semua data yang ada dalam jadual kita pindahkan terus ke dalam kertas graf. Okey. Jadi bila kamu dah labelkan semua ni, kita nak tentukan skala. Skala kat bawah ni kita tak tahu lagi. Skala paksi X. Okey, ingat tadi kita gunakan formula 3B. B yang pertama kita akan cari besar, angka yang paling besar. Cuba tengok dalam jadual tadi, angka yang paling besar nombor berapa? Siapa ingat? 3.9. Alright, 3.9. Angka yang paling besar, 3.90. Okey, nak bahagi dengan berapa? B yang kedua, bahagi. Ikut dekat sini, paksi X kamu ni. Berapa kirakan? 1 cm ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, kita bahagikan dengan 8. So, kamu kena tentukan dululah kat paksi X ni ada berapa. Barulah kamu boleh bahagikan dengan berapa yang kamu dah kira. Okey? Seterusnya kita akan dapat 0.48. Okey? Disebabkan angkanya pun 3 je, 3.9. Jadilah 0.48. Okey, nak bundarkan jadi berapa? 0.48 nak bundarkan jadi berapa? Berapa? Agak-agak lah. Berapa? 1 ke? Nombor yang paling tinggi pun 3.9. Berapa? 0.5. Bermakna 1 cm sama dengan 0.5. Bilangan orang. Juta orang. Okey. So kita pun masukkanlah semua nilai-nilai itu ke dalam paksi X kita. Jadilah macam tu rajahnya. Okey? So ingat ini petunjuk tak payah buat, cikgu lupa nak padam. Okey, so kita dah settle untuk skala paksi X. Sekarang kita nak teruskan ke bila kita dah ada kita punya paksi X punya label kita, paksi X kita dah selesai, barulah kita boleh banner bar kita. Tapi sebelum tu kita nak tentu dulu saiz bar kita berapa besar. Sebab ni ada banyak ni, nanti bar tu akan jadi macam ni kan. Melintang macam tu kan. Jadi berapa besar saiz tu? Sebab kita ada banyak kat sini peringkat umur.
Okey, jadi kita gunakan kaedah 1F 1S sebab dia piramid histogram ni dia tak ada petunjuk jadi kita punya kaedah pengiraan nak tentukan saiz bar pun lagi senang, sekejap je. Pakai 1F 1S. F tu untuk 40. Apa maksud 40? 40 tu kita ambil dekat sini. 10, 20, 30, 40. 40 kotak kecil. Nak bahagi dengan berapa? Bahagi dengan berapa? 7. Kenapa bahagi 7? Sebab kita ada 7 petunjuk. Mana satu petunjuk dia? Yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 petunjuk dekat situ. So kita nak bahagikan kepada 7. Sebab nanti bar kita tu kita nak buat macam ni. 1, 2, 3. Jadi setiap bar tu berapa saiz dia. Okey? Jadi kita pun kirakan, bahagikan 40 bahagi 7, kita dapat 5.7. Ini dia saiz satu bar kita. 5.7 tu apa? 5.7 tu ialah bilangan kotak kecil. Okey, bilangan kotak kecil. Yang akan kita kirakan dekat atas kertas graf kita nanti. Okey, cikgu padam dulu. Nanti nak lukis tak nampak. Okey, jadi sekarang barulah boleh kita benakan bar kita dengan saiz 5.7 setiap satu bar. Okey, yang ini tak ada selang sebab dia semua rapat-rapat. Sebab di histogram dia tak ada selang. Jadi gambar rajah dia akan jadi macam ni lah, lebih kurang. Okey, saiz dia kalau kamu lihat. Okey, setiap satu tu ada 1, 2, 3, 4, 5. 5.7. Sikit je lagi nak sampai 7 tu. Setiap satu tu sama macam tu. Okey? Cikgu, kalau letak 6? Kalau letak 6, nanti dia mungkin akan terlebih dekat atas ni. Sebab tadi kita dah kira dia cukup-cukup atas ni 40 kan. Kita dah bagi 40 tu memang cukup-cukup je ni. Ini pun cikgu letak kurang ni. Sebab cikgu tak buat sama besar. Ada yang kecil, ada yang besar. Jadi kalau kamu kira, kalau kamu katalah kamu nak letak 5.7 tu tak jumpa kan, dekat sini kan susah nak tentukan kan. Okey, jadi kamu letak 5.5. Kalau kamu letak 5.5 nanti dia akan jadi kurang sikit lah. Tapi boleh lah, tak ada masalah. Cumanya ini kita punya anggaran sahaja asalkan dia tak terlebih. Tak terlebih daripada kita punya garisan tu. Sebab tu kita kira saiz dia ni. Supaya dia seragam. Tapi kalau terkurang, tak apa. Maksudnya daripada 5.7, kamu buat dia jadi 5.5. Kan? Sebab senang nak plot. Ataupun kamu nak letak 5 je. Boleh juga. Just kita punya andaian, kita nak gambar rajah kita tu jadi cantik. Perfect je sampai sini. 40 kotak. So kita anggarkan macam tu lah saiz dia. Faham ini kalau tak dapat perfect, tak ikut ini sama-sama pun tak apa, ini anggaran kita. Tapi syaratnya bila buat tu dia mesti sama saiz. Bar kita mesti sama saiz, itu je. Okey, boleh faham? Okey, jadi cikgu nak tunjukkan dekat sini bahawa 5.7 ni ialah bilangan kotak kecil. Dan bila kamu bina, kamu akan dapat gambar rajah dia seperti ini. Tapi ini belum siap lagi. Ini baru kita punya gambaran saiz bar kita. Okey, yang sekarang ni baru kita nak bina betul-betul kita punya bar. Okey, jadi cara kita nak plot bar, kita akan gunakan formula apa tadi last kali? 3 apa? 3B. 3K. 3B tadi kita nak tentukan skala. 3K. Okay, K yang pertama. Nak kira satu kotak kecil tu berapa nilai dia. Jadi satu kotak kecil tu kita dah tahu 1 cm sama dengan 0.5 juta orang. Okay, kemudian kita tahu juga 1 cm tu ada 5 kotak kecil. Jadi kita akan bahagikan kepada 5 kotak kecil tu. So bermakna satu kotak kecil kita akan dapat 0.1 juta orang. Nilai dia satu kotak kecil sama dengan 0.1 juta orang. So K yang kedua, kita nak kira kotak kecil untuk setiap nilai angka yang kita kira dalam
jadual tadi kita nak kirakan berapa kotak kecil setiap satu tu. So kat sini cikgu bagi contoh 3.90 kita bahagikan dengan 0.1 kita akan dapat 39 kotak kecil. Okey, dan seterusnya. Okey, cikgu dah tolong kirakan sedikit. Dan seterusnya nanti barulah kita tentukan kedudukannya. K yang ketiga, kedudukannya di mana kita akan plotkan dia dekat atas kertas graf. Okey, jadi kamu lihat dekat sini. Kita bahagikan 3.90, angka yang paling besar tadi kan, kita bahagikan dengan 0.1 kita dapat 39 kotak kecil. Maksudnya kita kena kira bilangan kotak kecil tu. 39 kotak kecil. Sama juga dengan yang ini. 3.48 bagi dengan 0.1. So nanti ini ialah bilangan kotak kecil yang akan kita lukiskan dekat atas kertas graf. Okey, jadi macam mana caranya? Okey, kamu lihat bagaimana gambar rajah ini cikgu lukiskan. Okey. Ni di mana warna biru ni tadi 34.8. Ni 34.8 kan? Okey, jadi kita kira. Ini kan 10, 20, 30. Lepas tu kat sini 4.8. Anggaran lah 4.8. Jadi kita dah tandakan dekat situ 34. Lepas tu kita buatkan bar dia, satu bar yang bersaiz 5.7 kotak kecil tadi tu. Ni 5.7 kotak kecil. Okey, seterusnya yang kedua, warna kuning tadi. Bukan. Yang kedua ialah 3.77. Kalau tengok dalam jadual, nombor yang kedua ialah penduduk di bandar. Yang kedua ialah 3.77. So kita bagi dengan 1 kita dapat 37.7 kotak. So kita bahagilah. Kita kirakanlah. 10, 20, 30 kotak kecil. 37.7. Lebihlah sikit. Tadi sini kan 34. Kan? Sini 37. Lebihlah sikit. Okey. Andaian dia kedudukannya dekat situlah. Okey. Lepas tu lukiskan bar yang kedua. Dan seterusnya. Ini baru yang 39 kotak tadi. Okey. Yang ini pula 27.3. Macam tu. Okey. Dan seterusnya. Sampailah siap. Okey. Macam itulah kejadiannya graf piramid histogram. Cara bina dia. Yang penting warna dia satu saja, iaitu satu warna saja. Kenapa dia satu warna saja? Kerana semua ini mewakili, satu warna ni mewakili penduduk. Bilangan penduduk. Okey? Dan petunjuknya kita dah nyatakan siap-siap dekat dalam gambar rajah tu. Dekat-dekat paksi Y tu. Petunjuknya kita dah nyatakan siap-siap dekat paksi Y. Okey, kat sini tips cikgu nak beri ialah, sekejap cikgu padam biar dia bersih. Okey, tips yang cikgu nak beri ialah bila kamu plotkan kumpulan umur ni, kan dia mula dengan 0 hingga 9 tahun kan, dan berakhir dengan umur 60 hingga 60 tahun ke atas, mula dengan 0.9 tahun. Okey, jadi tips dia ialah bila kamu nak letakkan umur yang macam ni, ataupun kumpulan umur yang macam ni, yang kosong tu mesti berada dekat bawah. Okey, kosong ada kat bawah dan yang paling besar tu ataupun yang paling tinggi nilai dia tu dekat atas. Ikut urutan macam tu. Okey, sama juga kalau kamu jumpa umur tahun. Tahun 2012 dekat bawah, kemudian 2013 dekat atas. Maksudnya nilai yang paling kecil mesti berada dekat sebelah bawah. Dan nilai yang paling besar mesti berada dekat atas. Sebab apa? Sebab dia dekat dengan kosong. Okey, boleh faham ini cikgu dah beritahu. Jadi nanti masa kamu bina, janganlah letak sesuka hati saja dekat mana-mana. Dia dah ada syarat dia. Yang nilai yang paling kecil tu mesti berada dekat bawah, dekat dengan kosong. Dan yang paling besar tu dekat atas. Kecuali kalau dekat tengah-tengah tu, kita letakkan contohnya Johor, Melaka. Yang itu tak apa. Mana-mana nak letak dulu pun tak kisah. Tapi kalau dalam bentuk angka, kita letakkan angka yang paling rendah tu dekat belah bawah, yang paling tinggi nilai dia tu dekat belah atas. Boleh faham pelajar?
Faham. Okey. Okey, jadi gambar rajah kita dah siap. Okey, jadi sebelum kamu hantar sebelum kamu hantar graf kamu ini kepada cikgu, pastikan kamu dah semak dahulu. Nak semak tadi gunakan teknik apa? Cikgu cakap? Orang lidi. Teknik orang lidi. Jadi yang pertama kita nak semak ialah tajuk. Okey, tajuk dah ada. Okey, tanda right. Yang kedua, label dekat Pak CY dah ada semua Pak CY dah ada ni 1, 2, 3 dah ada. Okey, tanda right. Okey, and then apa lagi? Kat Pak CX dah ada. Dah ada bilangan dah ada skala Pak CX pun dah ada. Okey, tanda. Sumber pun dah ada. Okey, petunjuk pun dah ada. Kalau yang untuk graf ini tak ada petunjuk. Jadi maksudnya bila kamu tak lukis tu maksudnya betul lah tak ada petunjuk kat situ. Okey, special lah. Yang ini saja tak ada petunjuk. Okey, kita mengikut skema STPM. Petunjuk tak payah tulis. Okey, jadi itu peringatan. Okey, seterusnya kosong. Dah ada kosong dekat situ. Alright. Kosong mesti ada dua kanan dan kiri. Jangan buat satu saja. Kanan dan kiri nilai kosong tu. Okey, dan skala Pak CX dah ada. Okey, dah siap semua. Dah boleh hantar. Okey, jadi pastikan sebelum hantar kamu semak dulu macam tadi. Okey, baru hantar dekat cikgu. Okey, jadi dah selesai. Dapatlah kita satu graf piramid histogram yang lengkap seperti ini. Okey, ada soalan nak tanya cikgu? Okey, ini untuk yang kamu baru belajar. Okey, untuk esok kita akan buat lagi satu graf yang baru. Okey, jadi esok jangan tak datang kelas sebab esok satu lagi tajuk baru yang saya belum ajar kamu dekat dalam kelas. Okey? Jadi itu saja untuk kelas kita hari ini. Kalau tak ada apa-apa soalan, semua. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama.